Baik, seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah pula bersama Muhammad Raswin Setia. Raswin, teruskan. Terima kasih Zira di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang kini dalam proses pembinaan akan siap menjelang Disember ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata ketika kerajaan baharu mengambil alih projek itu, bangunan tersebut hanya siap 60% dan mengalami kelewatan. Jelas Datuk Syafiee apabila siap kelak SICC itu akan memberi banyak manfaat bukan hanya kepada pelancongan dan kemudahan asas tetapi juga pembangunan negeri Sabah. Beliau berucap merasmikan Pesta Kuih Bulan di Fosang, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Syafiee menyerahkan replika cek bernilai RM100,000 daripada kerajaan negeri kepada pengerusi penganjur Pesta Kuih Bulan merangkap Menteri Belia dan Sukan Pong Jin Zee. Sementara itu, Datuk Syafiee yakin Sabah mampu menjadi sebuah negeri membangun kerana mempunyai pelbagai sumber yang hasilnya dapat memberi manfaat kepada rakyat. Sabah, tegasnya, bukan hanya dimiliki oleh sesebuah kaum tertentu sahaja tetapi adalah milik bersama yang perlu dijaga dengan mengukuhkan perpaduan bagi mengekalkan keamanan. Sabah menyokong penuh penganjuran Run for Peace ke arah meningkatkan kesedaran pentingnya mengekalkan keamanan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara ini, khususnya di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jaujan Haji Sambakong berkata matlamat keamanan harus diwujudkan secara bersama membabitkan pihak kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan. Ini satu pendekatan yang baik dan sudah semestinya dengan kehadiran saya menunjukkan bahawa kerajaan negeri Sabah really support for this program ke arah perpaduan. Beliau ditemui pemberita dalam program Run for Peace peringkat negeri Sabah di Padang Bandaran Tawau. Hampir 2,000 peserta menyertai larian ini. Tawau antara 5 daerah terpilih mengadakan acara larian Anjuran Persatuan Buddha Soka Gakkai Malaysia SGM selain di Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Lahad Datu. Wanita perlu memanfaatkan kemudahan Biro Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah bagi menangani isu keingkaran suami atau bekas suami terhadap perintah mahkamah, terutama melibatkan tuntutan nafkah anak-anak. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Datuk Haji Aidi Haji Mokhtar berkata, menerusi biro berkenaan, golongan isteri boleh meminta bantuan dari segi perundangan bagi menuntut nafkah anak daripada suami atau bekas suami. Beliau yakin dengan pendekatan itu lebih banyak isu berkaitan tuntutan nafkah anak-anak dapat diselesaikan selain menjatuhkan hukuman penjara terhadap suami atau bekas suami yang ingkar. Datuk Aidi berucap merasmikan Seminar Kesejahteraan Rakyat dan Undang-Undang di SMK Agama Limawan, Kimanis. Seminar sehari ini antara lain bertujuan mewujudkan masyarakat bermaklumat terutama melibatkan pengetahuan Undang-Undang Keluarga Syariah, Sivil dan Adat serta Undang-Undang Jenayah di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Lebih 100 peserta menyertai seminar ini. Golongan belia harus bijak mengembangkan kepakaran dan kemahiran masing-masing sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara termasuk bersiap sedia menghadapi revolusi industri 4.0. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Arun Harsintai berharap para pelajar lepasan sekolah menengah memberi fokus terhadap bidang yang diminati kerana ia mampu dijadikan kerjaya jika dikembangkan sebaik mungkin. Belia mesti ada impian. Kalau tidak ada impian, kita tidak fokus satu barang pun yang kita buat. Beliau memberitahu sidang media sempena Majlis Convocation Politeknik Zon Pantai Timur Sabah dan Kolej Komuniti Negeri Sabah 2019 di Sandakan. Sementara itu, tahap kebolehpasaran lepasan pelajar Kolej Komuniti dan Politeknik ketika ini adalah antara 95 hingga 99%. Untuk kami di Kolej Komuniti, R4.0 ini bukan sahaja di kalangan pelajar atau peserta, juga di peringkat industri dan gandingan ataupun hubungan antara kami di kolej-kolej komuniti dan juga industri juga sangat-sangat penting. Selain daripada kita memberikan kata orang mereka tamat dengan sijil dan diploma, kita value add kan pelajar-pelajar kita ni dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh industri.
Graduan Kolej Komuniti Tawau dalam program Sijil Kulinari Doliana Dolo menerima anugerah khas Ketua Pengarah, manakala graduan senior berusia 55 tahun Samia Sabtu alias Mimdro menerima Sijil Kulinari. Inspirasi ini semua bermula daripada suami saya. Jadi saya meneruskan impian kami untuk membuka sebuah kedai makan, insya-Allah suatu hari nanti. Perasaan memang banggalah. Habis usia begini memang banyak yang usia saya ni memang sukar untuk keluar belajar, tapi alhamdulillah saya rasanya masih mampu lagi. Seramai 668 graduan lulusan sesi Jun 2018 dan sesi Disember 2018 dari 8 buah Kolej Komuniti Negeri Sabah menerima sijil dalam majlis ini. Pesta Tanglong dan Kuih Bulan peringkat daerah Tambunan mampu menarik kedatangan pengunjung ke daerah Tambunan. Pembantu Menteri Keuangan Negeri Kenny Chua berkata pesta tersebut juga boleh menjadi landasan untuk mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di daerah itu. Menurut Kenny, pesta berskala besar bertemakan persefahaman budaya asas keharmonian Jurong Kali diadakan di Tambunan ini mendapat sambutan baik masyarakat setempat. Saya terkejut apabila saya datang sini, saya mendapati ramai juga suku kaum Cina dan suku kaum lain, bangsa-bangsa yang bersama-sama merayakan pesta Tanglong ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Pesta Tanglong dan Kuih Bulan peringkat daerah Tambunan 2019 di Tambunan. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan perayaan ini. Antaranya pertandingan mewarna, pelepasan Tanglong Kongming, persembahan tarian singa oleh Persatuan Zuan Long dan persembahan tarian serta nyanyian artis-artis tempatan. Hospital Tuaran yang beroperasi tanpa pakar wajar dinaik taraf menjadi sebuah hospital memiliki kemudahan perubatan penuh memandangkan pelanggan menerima rawatan di hospital itu tidak hanya dalam kalangan penduduk di daerah itu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata Hospital Tuaran adalah antara hospital contoh di negeri ini selepas Hospital Sipitang dan Hospital Kuala Penyu yang berjaya memberi perkhidmatan sempurna kepada pesakit meskipun tanpa pakar. Jelasnya, penaiktarafan kemudahan perubatan lengkap di Hospital Tuaran wajar dilakukan berikutan hospital itu mendapat pengiktirafan sejak penubuhannya pada 1994. Tahun ini, hospital berkenaan turut menerima beberapa anugerah termasuk hospital tanpa sampah. Kita melihat Hospital Tuaran ini telah dapat melangkaui semua aspirasi kita dan dia dapat melihat kepada keperluan masyarakat di Tuaran ini dan dia mencari apakah perkhidmatan-perkhidmatan lain yang perlu disediakan bagi menepati kehendak pelanggan-pelanggan dan juga masyarakat di daerah Tuaran. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Karnival Gaya Hidup Sihat ulang tahun keempat fasa 2 Hospital Tuaran dan Hari Keluarga Hospital 2019 di Padang Hospital Tuaran, Tuaran. Hospital Tuaran dilihat sebagai pusat rawatan paling hampir dengan Kota Kinabalu yang boleh menjadi hospital satelit untuk menerima pesakit dari luar daerah. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Christina berkata, jerebu yang melanda negeri ini menyebabkan berlakunya penyakit berpunca daripada jerebu, khususnya di daerah Sandakan dan Tawau, berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang lebih tinggi berbanding kawasan lain di Sabah. Beliau bagaimanapun berkata, keadaan tersebut tidak secara berterusan kerana bergantung kepada perubahan IPU dan cuaca. Sebuah pusat kebudayaan perlu diwujudkan di Tawau ke arah menjadikan daerah itu sebagai salah satu destinasi pelancongan etnik di Sabah. Adun Apas Datuk Nizam Datuk Abu Bakar Kitingan berkata sebagai daerah sambutan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAD dalam kalender pelancongan Sabah, usaha mewujudkan pusat kebudayaan itu wajar selaras tarikan festival tersebut. Dan saya rasa kalau tempat ini dapat diwujudkan di negeri di daerah Tawau, maka ia akan menjadi satu pusat ataupun tarikan kepada pelancong-pelancong di luar negara untuk datang ke
Tawau. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan pesta lampu-lampu Taman Sawit Balung di Tawau. Mengenai pesta ini, Datuk Nizam berharap ia menjadi pemula untuk memperkenalkan balung kepada masyarakat luar selain mencetus idea kepada penduduk untuk mencipta lebih banyak tarikan pelancongan. Pesta yang bermula Selasa lalu dan berakhir hari ini itu berjaya menggamit kehadiran hampir 10,000 masyarakat dalam dan luar negara. Kesatuan Rugby Sabah dan Kesatuan Rugby Sarawak menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk menjalin kerjasama pertama antara kedua-dua negeri dikenali sebagai The East Malaysia Rugby Alliance. Menurut Presiden Kesatuan Rugby Sabah, Velayutan Tan, pakatan berkenaan adalah kerjasama untuk mengukuhkan kedudukan dalam membangunkan sukan rugby khususnya Sarawak dan Sabah serta Malaysia secara keseluruhan. Beliau yakin kekuatan bersama itu berupaya memenuhi semua aspirasi para pemain rugby di kedua-dua buah negeri. Beliau berucap demikian pada makan malam Kesatuan Rugby Sabah di Kota Kinabalu. Majlis menandatangani MOU antara Velayutan dan Timbalan Presiden Kesatuan Rugby Sarawak, Louis Jarau, disaksikan Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mairudin. Hadir sama isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Sehingga kini Kesatuan Rugby Sabah dengan kerjasama dan bantuan Jabatan Pendidikan Sabah menerima penyertaan lebih 150 sekolah rendah dan menengah dalam Akademi Sabah untuk kecemerlangan rugby. Kejohanan olahraga tuaran harus dipergiatkan lagi dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet berbakat dan berpotensi dalam kejohanan itu. Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Negeri Muhammad Yusri Abdullah berkata inisiatif itu juga selaras hasrat kerajaan untuk mengembalikan Sabah sebagai powerhouse dalam sukan olahraga. Kejohanan hari ini adalah salah satu usaha bermula dari peringkat daerah untuk kita membangunkan semula dan sesuai dengan tema ataupun hasrat Kementerian Belia dan Sukan Sabah untuk membina atlet bertaraf antarabangsa. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan kejohanan olahraga tuaran edisi kedua di Kota Belud. Muhammad Yusri berharap lebih banyak kelab atau persatuan tampil menganjurkan kejohanan olahraga pada masa akan datang. Sekian paparan berita dari Sabah untuk pagi ini. Kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Raswin.